Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang, Buletin UKAS edisi malam 16 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, penantian hampir 11 tahun penduduk di Taman Sepakajaya 2 Demak Laut untuk memiliki masjid baru bakal berakhir selepas sejumlah 45 juta ringgit peruntukan projek transformasi luar bandar RTP diluluskan bagi pembinaan Masjid Mutiara Iman di situ. Majlis simbolik pecah tanah tapak projek pembinaan masjid itu dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada Sabtu. Ketika ditemui, beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada agensi-agensi yang terlibat seperti Jabatan Kerjaya JKR, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS serta ahli jawatan kuasa Masjid Mutiara Iman di atas usaha yang tidak putus untuk mendapatkan tapak projek tersebut. Jadi kita melihat bagaimana yang telah disebut oleh Tuan Haji Abdul Rauf tadi, panjang lebar, kronologi perkara berlaku daripada cari tanah, mendapat tanah, sudah dapat tanah, pasal pewakapan mesti dipola dulu. Jadi saya terus dalam masa dia juga, saya nulis surat berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, akhirnya dilulus satu jumlah. Ada 2-3 perbincangan lagi dengan JKR, tanyalah dengan Superintendent JKR lah. Mungkin saya akan berbincang, sama ada nyemput ataupun tak nyemput tidak pengurusan masjid. Duit sih cukup lagi. Surat saya dengan Ketua Menteri untuk menambahkan jumlah supaya mencukupi. Nambah yang disebut tadi 2 juta lagi tambah daripada yang 2 juta lebih asal yang dilulus Ketua Menteri pada tahun 2018. Tambah lagi, kena si cukup. Lepas dia berjumpa dengan COVID, lagi JKR tekan dalam. Pada masa saya Ketua Menteri, daripada bantuan kepada rakyat. Lagi projek yang di-cancel zaman 2018, semua diisi semula oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Tambah Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, terdapat pelbagai pelan pembangunan dan perumahan bakal dilaksanakan di kawasan tersebut oleh kerajaan negeri. Ini yang termasuk dalam Pantai Demak Laut, Pantai Damai dan juga Tanjung Datuk adalah satu kawasan yang didesignated ataupun dikenal pasti sebagai kawasan pelancongan hub negeri Sarawak. Jadi makanya itulah Ketua Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berhasrat untuk mentransformasikan kawasan-kawasan ini, khususnya kawasan-kawasan perkampungan orang Melayu sebagaimana yang telah disebut dengan secara detail oleh Yang Berhormat Dr. Hazlan tadi, iaitu pembangunan di kawasan Tebuan, kompleks kawasan Tebuan Melayu. Jadi ini adalah salah satu daripada pembangunan dirancang oleh pihak kerajaan negeri, bukan saja di kawasan Santubong tapi di seluruh negeri Sarawak. Kerana kita mahu orang negeri Sarawak juga hidup dengan tempat yang selesa, tempat yang mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang tertentu. Bukan sahaja masjid dan suraunya, tetapi juga kemudahan-kemudahan seperti dewan, klinik, hospital dan berbagai lagi. Itulah makanya pihak kerajaan bukan saja merancang daripada kawasan di dalam kawasan negeri Sarawak ini, daripada yang di bandar, di tepian bandar, macam kawasan Santubong ni dikatakan tepian bandar lah ya, termasuk kawasan di pendalaman. Sementara itu, Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni turut menarik nafas lega di atas kelulusan untuk mendapatkan tapak projek pembinaan masjid tersebut menerusi usaha sama ahli jawatan kuasa Masjid Mutiara Iman. Kerajaan Sarawak melalui Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan alhamdulillah telah pun diluluskan. Jadi kosnya 4.5 juta seluruhnya. Jadi pada tahun ini kita bersyukur dan bertuah dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak sebab kita telah diluluskan sebenarnya 3 buah masjid, termasuk Masjid Mutiara Iman.
Yang dua lagi adalah sebuah di Kampung Gobil. Dan Alhamdulillah kita juga telah berjaya untuk mendapat kelulusan membina masjid tersebut. Dan sebuah lagi projek masjid yang baru yang telah pun diluluskan oleh kerajaan adalah di RMR Muara Tebas. Projek perumahan Muara Tebas yang dalamnya digunakan sebagai surau. Dan Alhamdulillah kita pun telah mendapat kelulusan dana sebanyak RM6 juta juga. Laporan seterusnya, kerajaan telah menyalurkan pelbagai peruntukan dan bantuan untuk meneruskan kelangsungan ekonomi golongan nelayan khususnya dalam menebani keadaan semasa akibat pandemik COVID-19. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talib Saleh, antara peruntukan yang disediakan seperti bantuan nelayan musim tengkujuh. Menyediakan peruntukan ini kelangsungan nelayan kita, terutama menghadapi pandemik, pandemik yang telah dirasai hampir 2 tahun sudah. Di sebelum itu juga kita teman-teman semua juga Perdana Menteri juga memberikan bantuan nelayan untuk 4 bulan, di mana ada 4 bulan kredit bulan. Dan seterusnya kita juga mengambil tindakan bagaimana selain dari pelepasan tadi 3,000 anak sudah harimau. Perdana Menteri juga terlibat dalam memastikan perairan di Sarawak ini terjaga dari perbuahan dan menanam keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada media semasa majlis penyerahan lesen sampan khas nelayan, bantuan peralatan ke arah pertanian organik dan dana jaminan makanan serta pelepasan benih udang harimau di Belawai pada Jumaat. Dalam program itu, sebanyak 18 lesen sampan khas bagi nelayan Tanjung Manis yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Laut Malaysia menerima lesen masing-masing. Sementara itu, pada sebelah petang, Datuk Len telah menyampaikan sumbangan kepada semua masjid dan surau dalam kawasan Dun Kuala Rajang bagi tujuan sambutan perayaan Maulidul Rasul. Semua sumbangan untuk zon Serike telah diserahkan dan diterima oleh wakil masjid dan surau masing-masing dalam majlis ringkas di Sri Nyelong, Serike. Selain itu, Datuk Len turut menyampaikan sumbangan dana kepada Pegawai Pendidikan Daerah PPD Serike berjumlah RM5,000 bagi menjalankan aktiviti dan diterima oleh Pegawai PPD Serike Lau Nging Tung. Seterusnya di Dun Meradong dengan adunnya Datuk Ding Kwong Hing turun padang untuk menyempurnakan penyerahan tapak projek transformasi Luar Bandar RTP menaik taraf prasarana di 2 buah rumah panjang sekitar Bintango pada Khamis. Projek RTP tersebut diberi peruntukan sebanyak RM50,000 bagi kedua-dua rumah panjang tersebut iaitu Rumah Panjang Sampar, Ulu Tras, Bintango dan Rumah Panjang Lidik, Sungai Mador, Bintango. Katanya pelaksanaan projek RTP banyak membantu dalam menaik taraf prasarana di rumah panjang. Tambah beliau lagi, pelaksanaan projek RTP akan dijalankan secara berperingkat mengikut dana yang telah diluluskan melalui kerajaan negeri pada setiap tahun dan kontraktor telah dilantik melalui agensi pelaksana dengan cabutan undi. Perkembangan berikutnya di Sibu, program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS diteruskan di Dun Bukit Asek pada Jumaat di 2 lokasi iaitu di Masjid Al-Muhajirin, Sentosa dan di tapak rumah kebakaran di Jalan Sentosa. Pelaksanaan program dengan memberi mesin sanitasi dan cecair pencuci tangan ke setiap rumah ibadat terdapat di kawasan Kampung Usaha Jaya Baru Sentosa. Terdapat 5 rumah ibadat menerima bantuan ini iaitu Masjid Al-Muhajirin, Surau Al-Ansar, Gereja Methodist, Gereja SIB dan Gereja Roman Katolik. Selain itu, bantuan bakul makanan dan cecair pencuci tangan turut diagihkan kepada 27 mangsa kebakaran di Jalan Sentosa. Turut hadir dalam penyerahan sumbangan ialah pengerusi SUPP Cawangan Bukit Asek, Datuk Cheng Wong Ton, Ketua Pemuda SUPP Bukit Asek, Kaunselor Joseph Cheng dan Ketua Kaum Salem Ali Serani. Di Bau, Kerajaan Sarawak meneruskan inisiatif membantu masyarakat dengan membina rumah baru untuk mangsa kebakaran di Kampung Jugan Buso.
Pemangku Residen Kuching Anilia Siam memaklumkan dana bantuan ehsan kebakaran daripada kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah disalurkan bagi membina baharu rumah mangsa kebakaran di Choi Hee yang terbakar pada 16 Jun 2020. Jelasnya, sebelum ini Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Bau telah menghantar 3 laporan mangsa kebakaran dan telah menerima ketiga-tiga dana bantuan ehsan tersebut. Daerah Bau kita menerima 3 bantuan setakat ini. 3 yang kita lapor lah. 3 kita terima semua. 1 sudah siap di Kampung Padang Pan. 2 yang akan kita laksanakan sebelum penghujung tahun ini. Dana sudah disalurkan dengan pihak pejabat daerah lah. Pada kadar RM70,000 untuk pembinaan 1 rumah bagi menggantikan yang terbakar. Anilia dalam pada itu berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga yang terlibat dalam kebakaran berkenaan. Manakala di Tatau, Polis Diraja Malaysia PDRM daerah Tatau berikrar memberikan fokus kepada penyampaian perkhidmatan yang berkesan untuk rakyat. Ketua Polis Daerah Tatau DSP Jemris dalam perhimpunan bulanan Ketua Polis Daerah Tatau di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tatau pada Khamis berkata, ia selaras dengan hasrat Ketua Polis Negara dan pengurusan tertinggi PDRM. Jelasnya, sebagai agensi utama penguatkuasa, pihak PDRM masih lagi diberi tanggungjawab untuk menguatkuasa prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 Negeri Sarawak. Tambah DSP Jem lagi, masyarakat perlu dijadikan sebagai rakan strategik dalam menangani apa jua isu. Sementara itu, dalam perhimpunan tersebut, seramai 6 orang menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC, 2 orang disemat pangkat, 2 orang menerima sijil penghargaan Ketua Jabatan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan 4 orang menerima sijil penghargaan daripada Ketua Polis Daerah. Beralih dengan laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pemberian dos penggalak di Mukah bermula pada Rabu lepas dengan seramai 18 petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjadi penerima awal dalam program diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Mukah. Menurut salah seorang petugas KKM, Dr. Huzaimah Hussein, pihaknya menyediakan dos jenis vaksin iaitu dos ketiga untuk mereka yang rendah imuniti dalam badan dan dos penggalak yang diberikan kepada semua individu. Untuk makluman semua, hari ini bermulanya untuk fasa program imunisasi kita seterusnya lah, iaitu untuk fasa dos penggalak vaksin COVID-19 untuk di bahagian Mukah dan seluruhnya untuk Sarawak bermula pada hari inilah. Ya. Untuk makluman, dos tambahan kita sebenarnya ada 2 jenis. Satu adalah untuk dos ketiga dan yang kedua adalah untuk dos penggalak. Dos ketiga sebenarnya adalah untuk individu yang memang daripada awalnya kita rasa imun respon mereka kurang lah. Jadi kita bagi dos ketiga untuk memastikan imun respon mereka pada di tahap yang bagus lah. Yang ini sebenarnya untuk mereka yang mempunyai penyakit imunokompromis yang seperti penyakit-penyakit yang mempunyai rawatan kanser dan sebagainya, dan dos ketiga ini untuk bahagian muka kita akan buat di peringkat hospital. Dan dos yang seterusnya adalah dos penggalak. Dos penggalak ini adalah sebenarnya tujuan untuk diberikan pada semua individu. Bercakap kepada media semasa program tersebut, beliau berkata dos penggalak akan diberikan kepada warga KKM dan bukan KKM yang terlibat secara langsung dalam pengawalan wabak COVID-19 serta warga emas berumur 60 tahun ke atas. Sementara itu, salah seorang bagi petugas KKM, Ahmad Nazim Bersiri, amat bersyukur menerima suntikan dos penggalak kerana tugasnya amat berisiko. Risiko terhadap tugas sebagai pemandu akan berisiko terus dengan contoh dengan membawa pesakit dari rumah ke PKRC ataupun hospital. Memang pemandu adalah orang pertama yang akan berhadapan dengan risiko kes COVID ni. Lindungi saya daripada risiko semasa bertugas dan juga risiko kepada masyarakat dan orang awam lah. Seorang lagi penerima, Dr. Fatin Adilah Abdullah, amat berbangga kerana menjadi antara kumpulan yang pertama menerima dos penggalak.
saya rasa bangga lah antara first batch yang menerima dos penggalak ni. Jadi harapan saya kepada yang seterusnya, batch seterusnya, okey, harapkan sebab this one adalah kita kata program yang memang untuk menggalakkan kita okey daripada terkena penyakit yang kita tahu sekarang ni amat berbahayalah untuk masyarakat. Jadi jangan yang ada yang menolaklah. Ni kita kata ini kerajaan memang menggalakkan kita untuk mendapatkan vaksin dan secara percuma. Jadi memang kalau boleh semua orang yang dah ada nama tu nanti datang dan ambil vaksin ni lah, okey, untuk kita sama-sama menangani kes COVID-19 inilah daripada terus menular dekat negara Malaysia. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Mengakhiri buletin malam dengan perkongsian nasihat mengenai pencegahan COVID-19 dari Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini, dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak, kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.